ingin saya bacakan kepada anda semua. Kiriman daripada seorang pendengar ingin dikenali sebagai Kak Mun sahaja. Kata Kak Mun, Kisi tolonglah ketengahkan pengalaman Kak Mun yang berlaku pada diri Kak Mun. Benda ini berlaku, Kisi, lebih kurang beberapa bulan yang lalu. Kakak lupa, tapi inilah perkara yang menghantui hidup kakak. Beberapa bulan yang lalu, rumah kakak telah pun didatangi seorang makcik yang menjual keropok-keropok. Sebenarnya kakak dah dengar kisah ini banyak dari mulut orang, dari kiriman SMS. Tidak tersangka yang kakak akan terkena benda ini. Bila kakak sedang duduk di waktu maghrib, kakak sedang duduk dalam bilik. Setelah selesai saja solat maghrib, kakak duduk dalam bilik membaca kitab-kitab. Dan pintu rumah kakak diketuk beberapa kali. Kata Kak Mun, kakak pun keluar dari bilik menuju ke arah pintu. Buka pintu, ternampak ada makcik dengan dua beg besar yang kakak rasa diisi dengan keropok pada ketika itu. Jadi kakak senyum dan tanya, "Cik, boleh saya bantu, nak apa?" Dia tanya, nak beli keropok. Makcik ada jual. Bolehlah bantu makcik sikit. Tapi dia cakap bukan dalam telo orang Melayu, telo orang Indonesia, Kisi. Kata Kak Mun, kakak pun memanglah niat nak beli keropok, sebab rumah pun makanan cemil-cemilan ni dah habis. Jadi kakak kata pada makcik, tunggu dulu. Kisi, ketika kakak dan makcik tu sedang berbual, kucing kakak keluar. Kucing kakak nampak makcik tu dan makcik tu nampak kucing kakak. Makcik tu dah tak tentu arah, Kisi. Jadi apa yang berlaku? Kakak kata sekejap tiba-tiba kucing kakak mengiau. Tak pernah, Kisi. Kucing kakak mengiau seolah-olah nak menerkam orang, khususnya makcik yang berada depan pintu. Kakak sangkakan macam ada benda yang tak kena ni dengan makcik ni, kata Kak Mun. Jadi, Kisi, kakak masuk dalam bilik dan sempat kakak membilik-bilik doa-doa yang ada kakak simpan. Ambil buku doa tu, cuba flip secepat mungkin. Kemudian ada sejenis doa. Buku ni kakak beli bukan di Singapura. Buku ni kakak beli di seberang. Ada sejenis doa untuk menampakkan sesuatu yang mata kita tidak boleh nampak dengan sendirinya. Kakak pun cuba-cubalah, Kisi. Tidak tahu apakah risiko yang kakak ambil. Kakak ambil duit. Ambil $20. Dia kata 3.10. Ingat nak beli 6, simpanlah. Berdiri depan pintu, kakak sembunyi di belakang pintu bilik. Mulut baca, tidak begitu kuat. Kemudian kakak sapukan kedua telapak tangan kakak dengan doa yang kakak baca tadi. Mengikut apa yang dikatakan, kita akan nampak selagi mata kita tidak kelip. Kalau kita tengok dan kelip, maka hilanglah benda itu. Kakak selepas doa, sapu muka, kakak keluar dari bilik. Kakak jalan tengok bawah, tak berani nak tengok atas. Meremang bulu rumah kakak bila kakak cuba dongak sedikit. Kata Kak Mun, kucing kakak yang sedang mengiau seolah-olah nak bergaduh, nak menerkam makcik tersebut. Alangkah terperanjatnya, Kisi. Kata Kak Mun apabila kakak berdiri di depan pintu, cuba dongakkan kepala kakak. Terkejut kakak apabila ternampak di belakang makcik ada seorang perempuan yang kepalanya sengit sebelah. Hanya pandang secepat mungkin, kata Kak Mun. Kakak kasih duit, tergopoh gapah. Meremang bulu rumah, Kisi. Makcik tu tahu yang mungkin kakak dah tahu. Dia pun ambil duit dan terus berlalu pergi dari berdiri di hadapan pintu rumah kakak. Setelah itu kucing kakak masih mengiau, masih seolah-olah nak menerkam. Kakak panggil masuk ke dalam rumah. Waktu maghrib selalunya kakak hanya buka lampu bilik dan lampu dapur. Bila ternampak benda itu beberapa bulan yang lalu, kakak buka semua lampu dalam rumah. Kakak tinggal seorang. Suami pun belum pulang dari tempat bertugas. Terima kasih, Kisi.
pernah dengar kisah tentang makcik keropok. Dan saya juga pernah berdepan dengan makcik tersebut juga pada sekitar pertengahan tahun ini. Kata Zuraida, saya duduk di rumah seorang diri. Ni satu ni, seorang diri juga. Waktu itu sekitar pukul 10 lebih malam, dah nak siap-siap untuk tidur. Suami saya bertugas waktu malam. Jadi dalam rumah tu hanya saya seorang. Rumah saya rumah besar rumah 5 bilik. Rumah 5 bilik pun hanya saya dengan suami yang tinggal. Itu saja. Kami baru saja berumah tangga dan rumah ni pun kami baru dapat. Jadi sebelum saya nak tidur, kata teman kita ni, saya terdengar pintu rumah saya diketuk beberapa kali. Saya pun keluar dari bilik, buka pintu, ternampak makcik yang Kisi sebutkanlah menjual keropok. Saya pada mulanya kata tak nak beli, tapi dia kata tak apalah, belilah, tolong makcik kat sini nak berniaga. Selepas dia cakap macam tu, tak apalah, saya sedekahkanlah. Saya masuk ke dalam bilik, nak ambil beg duit dengan duit saya. Bila saya keluar dari bilik, saya terperanjat, ternampak ada macam susuk tubuh wanita sedang duduk di ruang tamu di atas sofa. Pada mulanya saya ingatkan makcik tersebut, tapi bila saya jalan saya ternampak, siapa ni? Saya istighfar beberapa kali, pejam mata, buka mata, benda tu dah hilang. Jadi bila saya ke depan, makcik tu masih sedang berdiri di depan pintu rumah saya. Saya beri duit, mula-mula beli $10, tapi entah macam mana saya beli sampai $30 keropok yang dijual. Entahlah, saya pun tak boleh ingat apa sebenarnya yang berlaku. Tahu-tahu je dapur saya banyak sangat dengan keropok. Itu saja, terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey.